Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung bahagian kedua dalam reka bentuk fashion. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada teknik cantuman dan alatan. Okey, teknik cantuman. Apa maksud teknik cantuman? Iaitu proses mencantum ataupun menyambung ataupun menyatukan fabrik atau bahan-bahan lain. Okey, jadi disebabkan kita belajar tentang reka bentuk fashion, so dia lebih kepada mencantum, menyambung atau menyatukan fabrik atau bahan-bahan yang lain. Apa itu bahan-bahan lain? Kita akan ulas dengan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Okey, yang pertama, teknik cantuman yang pertama adalah kaedah jahitan. Okey, siapa yang tak tahu kaedah jahitan? Saya rasa semua tahu apa itu kaedah jahitan. Okey, kaedah jahitan adalah dibuat melalui jahitan tangan ataupun jahitan mesin, iaitu menghasilkan cantuman yang lebih kukuh dan kuat. Okey, di sebelah kiri kita ini adalah jahitan tangan. Saya rasa awak selalu tengok ni, mak awak buat, awak pun mungkin pernah buat melaksanakan jahitan tangan. Yang kedua adalah jahitan mesin, iaitu menggunakan mesin jahit. Okey, kaedah cantuman yang kedua adalah kaedah sulaman. Digunakan untuk tujuan bagi menyerlahkan lagi estetika dan keindahan reka bentuk. Lebih kepada menghias pada fabrik, pakaian kita dan sebagainya. Okey, kaedah sulaman terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kaedah sulaman manik, iaitu kita sulam manik pada pakaian. Yang kedua adalah kaedah sulaman aplik. Aplikue, kalau kita ikut bahasa kasar pasarnya lah, aplikue, sulaman aplik, sulaman yang kita letak pada pakaian kita jugalah. Okey, kemudian sulaman benang, kita hanya menggunakan benang dan mencipta ataupun mengeluarkan idea perhiasan dengan menggunakan benang sahaja. Last sekali adalah sulaman ribbon, kita tengok dekat baju tu memang menggunakan ribbon. Okey, next. Kaedah tampalan. Kaedah tampalan ini digunakan untuk melekat susunan bahan seperti manik, ribbon, fabrik, mutiara, butang dan hiasan lain. Dia tak gunakan benang. Nama pun kaedah tampalan. Selalu kalau kamu main tampal-tampal, kamu pakai apa? Pakai gam kan? Okey, so bahan yang digunakan untuk tampalan ialah gam fabrik, gam panas, cecair lilin, cecair lilin, cikgu tertinggal N, dan gam serbaguna. Cikgu bagi 2 contoh dekat situ. Yang pertama adalah gam fabrik, yang kedua adalah gam panas, iaitu perekat panas. Pistol perekat panas yang biasa kita guna di dalam kelas. Okey, kita nak tampal-tampal, kita pakai ini, kita tak guna benang dan jarum. Okey, itu adalah kaedah tampalan. Okey, kaedah lain adalah pengokot atau stapler, kita nak lekat biasa, dan pita selefon. Selefon, sekali lagi ada typing error, typo, digunakan untuk mencantum bahan kertas, plastik dan fabrik. Pengokot tahu kan, stapler, kemudian kita gunakan cellophane tape, solar tape lah selalu kita pakai, kemudian dan juga bahan-bahan lain lah. Okey, sesuai digunakan untuk mencipta mockup. Gelang dan rantai dihasilkan dengan menggunakan benang atau tali. Tengok contoh di bawah yang cikgu bagi tu, gelang menggunakan tali. Masa dulu famous ni. Okey, alatan mengukur pula. Tadi selesai alatan mencantum, iaitu jahitan, sulaman. Kemudian kita ada kaedah tampalan, dan last sekali adalah kaedah-kaedah lain seperti menggunakan stapler dan juga cellophane tape. Okey, sekarang kita masuk kepada alatan mengukur. Okey, alatan mengukur digunakan untuk menyediakan produk reka bentuk fashion. Apa yang kita guna? Okey, alatan yang digunakan untuk menanda, mengukur, menggunting dan mencantum. Tengok satu-satu. Untuk mengukur, kita menggunakan pembaris. Pembaris mengukur dan menanda garisan lurus di atas pola serta mengukur fabrik. Okey, kemudian selain pada pembaris, kita guna juga pita pengukur. Itu dia. Kalau yang tak kenal, boleh tengok gambar pita pengukur. Tujuan dia adalah untuk mengukur dengan tepat bahagian melengkung. Kalau pembaris, bahagian lurus. Kalau pita pengukur, bahagian melengkung. Selain daripada itu, pita pengukur juga sesuai mengambil ukuran bahagian badan dan juga menyediakan pola pada pakaian. Okey, alat yang tadi adalah alat untuk mengukur, kemudian alatan untuk draft. Okey, pertama, pembaris melengkung. Apa itu draft class? Draft tu adalah untuk membuat
garisan awal, ya, sebelum kita gunting dia, sebelum kita confirm okey itu adalah ukurannya, dan kita gunting dan cantum dan sebagainya. Okey, pembaris yang kita gunakan untuk mendraft, pembaris melengkung. Tengok dekat situ rupa pembaris melengkung, membentuk garisan melengkung seperti garis leher semasa mendraft pola atau mengubah suai pola. Okey, kemudian pembaris sesiku L digunakan untuk membuat garisan bersudut sebab dia ada sudut tepat dan garisan lurus pada pola. Memastikan ira lurus selari dengan ira serong, bermaksud dia ukur okey selari atau tidak, yang bahagian melengkung, ada bahagian melengkung pada pembaris dan juga bahagian lurus, adakah dia selari atau tidak. Itu kegunaan pembaris sesiku L. Kemudian last tadi adalah untuk yang ketiga, okey, tadi alat mengukur, tadi mencantum, mengukur, dan sekarang adalah alatan memotong. Okey, kalau nak potong tak ada lain tak bukanlah, pertama adalah gunting. Gunting ada dua jenis, satu gunting kertas, satu gunting fabrik. Okey, gunting kertas untuk gunting kertas. Okey, gunting fabrik untuk gunting fabrik, kain dan sebagainya. Gunting fabrik tidak boleh digunakan untuk menggunting kertas. Alright. Okey. Selain daripada itu, digunakan juga kacip atau kita panggil sebagai snipper. Okey. Kacip ni kita gunakan untuk gunting benang dan lubang kecil. Kadang-kadang baju kita beli baju baru tapi tak ada lubang, kita guna snipper untuk gunting lubang tersebut. Okey, selain itu menggunting bahagian yang kecil dan sempit. Okey, last sekali adalah penetas jahitan, membuka mata jahitan, kemudian menebuk lubang butang. Okey, itu tugas penetas jahitan ataupun fungsi penetas jahitan, fungsi kacip, fungsi gunting fabrik dan fungsi gunting kertas. Okey, alatan menanda. Okey, yang pertama pensel tukang jahit, ya, menanda, menulis dan membuat garisan menanda pada kertas dan fabrik. Itu dia rupa gunting itu dia rupa pensel tukang jahit. Ada dua mata, merah, biru. Okey. Kemudian kapur penanda, menanda garisan pemadan dan memindah garisan tanda pola pada fabrik. Menanda juga tugas dia. Okey. Roda surih dan kertas karbon. Okey, tengok di bahagian kanan. Itu dia rupa roda surih dan kertas karbon. Dua alatan ini digunakan secara bersama untuk memindahkan garisan pemadan ke fabrik. Okey, memindah tanda dan garis dalam kerja penyesuaian pola. Last sekali adalah jarum peniti. Tahu kan jarum peniti? Untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan kepingan fabrik sebelum menjahit supaya kain tak lari. Macam mana kain tak lari? Lekatkan dia guna jarum peniti. Kemudian baru jahit ke lukis ke dan sebagainya. Itu tujuan dia. Okey, next. Alatan untuk menjahit. Okey, jidal. Tengok tu jidal dipakai pada jari tengah. Tujuan dia untuk melindungi jari bagi mengelakkan jari tercucuk jarum yang tajam. Kena pakai yang biasa. Kadang-kadang jari kita tak sengaja tercucuk. Itu adalah fungsi jidal. Okey, next. Jarum jahit tangan. Menjahit biasa untuk semua fabrik dengan menggunakan tangan. Itu dia. Berbeza tak boleh samakan dengan jarum jahit mesin. Okey, mesin jahit menjahit jahitan lurus dan cantuman kepingan fabrik. Dan last sekali, mesin sulaman, khas untuk menjahit sulaman sahaja. Bukan untuk menyambung dan sebagainya. Maksud saya bukan untuk jahit kain, cantum dia dan sebagainya. Ini untuk menjahit sulaman. Last, alatan lain. Apa yang kita pakai? Tweezer. Itu rupa tweezer. Memasukkan benang ke dalam lubang jarum, memegang batu hiasan ketika menggunakan cecair lilin. Kalau tak panas tangan. Okey, pengokot atau stapler, mencantum kepingan kertas. Semua kenal tu stapler. Pistol perekat panas. Itu tadi untuk mencantum, mencairkan rod perekat panas semasa mengglue. Rod perekat panas tu apa? Tu yang di belakang batang kecil tu berwarna jernih. Dia yang melekatkan lah. Next adalah pita telefon tu selotip, melekat dan mencantum. Okey, untuk yang ini itu sahaja. Alright, sehingga kita berjumpa lagi lah pada slide berikutnya. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, sekali lagi cikgu ingatkan boleh bertanya, boleh WhatsApp, boleh Telegram cikgu. InsyaAllah cikgu akan reply. Okey, sekian, terima kasih.